Sebelum daripada itu, saya ingin perkenalkan yang berbahagia Ustaz Rosyidi Alias. Beliau adalah merupakan perunding kahanan dakwah dan media ISMA dan merupakan pengalaman lama dalam ISMA ini dan pernah menjadi pengelola Mahat Tahfiz Al-Fatih dan juga merupakan tenaga pengajar ataupun pengasas Akademi Bahasa Arab Uhud dan mendapat pendidikan pertama di Universiti Al-Azhar dan seterusnya Institut Pengajian Tinggi Hasan Al-Bukhari di Kairo, Egypt. Dengan segala hormatnya dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Moderator Prof Azmil, ahli wacana, para alim ulama, para pemikir, ahli-ahli akademik, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada satu perbincangan yang diberi satu tajuk, konsep ummah fadilah. Ummah tu kita dah biasa, fadilah tu saya tengok tidak ada dapatan dalam kamus dewan yang kita akan bincangkan selepas ini insya-Allah. Jadi perbincangan tentang ummah fadilah ini daripada asal pendahuluan, sila ke pendahuluan terus tentang fitrah kejadian manusia ini yang mana kita adalah makhluk yang akan terus bertemu, bersosial dalam mengatur kehidupan kita di atas muka bumi ini. Cuma isu dia apabila manusia tidak bertemu dengan wahyu yang memandu. Maka kita melihat tamadun-tamadun yang lepas dia tidak sampai kepada satu kebahagiaan sosial yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau kita tengok tamadun Greek, Yunan, dia akhirnya sampai kepada satu kongkongan penghambaan, sama ada di segi fizikal atau pemikiran manusia. Manusia akhirnya terkongkong, benda yang melawan fitrah ini akan melahirkan satu perlawanan terhadap sistem yang ada. Maka kita masuk kepada ini mukaddimah yang penting ummah fadilah tu ya. Untuk sampai kepada ummah fadilah ini ialah Barat telah mengambil satu pendekatan untuk memberi hak kepada manusia. Dia menyatakan inilah penyelesaian di mana setiap individu itu perlu diberi hak. Itulah satu ideologi pemikiran humanism yang akhirnya akar falsafah dia ialah menolak bahawa mereka itu dicipta Tuhan. Kita tidak perlu terikat. Tidak ada yang menciptakan kita. Jadi siapa Tuhan kita? Ialah nafsu dan kehendak kita. Kita dilahirkan bebas. Daripada situlah falsafah humanism untuk memberikan sebebas-bebasnya manusia itu kepada memenuhi kehendak dia. Akhirnya falsafah ini dilaksanakan di Barat dan dilaksanakan secara kuat sehingga akhirnya manusia itu menyembah kehendak. Mana Tuhan kita adalah kehendak diri kita. Tidak ada siapa yang boleh mengongkong kita. Dan di sini Barat akan kecundang juga kerana wahyu telah membimbing kita bahawa ada had kepada kehendak dan nafsu ini seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Maknanya hakikat sebenar keimanan itu tidak akan sampai melainkan setelah kehendak ini dapat dibimbing untuk mengikut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu sahaja yang akan memberikan kita satu panduan kebahagiaan. Jadi falsafah Greek, Yunan yang akhirnya memperhambakan manusia, mengongkong pemikiran, tak bahagiakan orang juga. Sekarang ini Barat telah mempromosi dan melaksanakan humanism secara kuat, meluas dalam kehidupan. Akhirnya tak kesampaian juga. Dia akhirnya apa yang terjadi, yang dibawa oleh Barat ni, falsafah humanism, dia dah dibawa masuk dalam umat kita. Maknanya erti ummah dalam satu kelompok sudah mula hilang sikit-sikit sebab
kita yang paling penting ialah memenuhi kehendak individu. Itu adalah segala-galanya dalam falsafah humanism, dan daripada situ kita telah memberi ruang kepada hegemoni barat untuk menguasai ummah yang semakin melemah daripada falsafah humanism ini, dan berlaku satu normalisasi kepada pegangan umat Islam itu sendiri daripada pelaksanaan ini. Okey, kita terus lagi, belum sampai kepada ummah lagi ni. Hasil produk falsafah humanism ini, salah satu dia ialah konsep masyarakat sivil yang terhasil daripada memberikan sepenuhnya kebebasan kepada hak individu itu. Jadi akhirnya peranan negara, peranan akhlak, agama, peranan keluarga diminimumkan, dibataskan demi untuk kebebasan individu. Jadi ruang awam semua digunakan digunakan sepenuhnya untuk hak. Hak itu tidak ada batasnya, asalkan itu adalah kehendak. Tetapi lebih pada kehendak-kehendak dan keinginan. Bila manusia ini dibebaskan sebebasnya pada kehendak, jadi akhirnya mereka akan mengikut kehendak yang itulah dipanggil hawa. Kalau kita tengok dalam Quran, bila perkataan hawa itu secara umum dia adalah semua perkara yang bertentangan dengan Islam, dan Islam itu adalah yang bertentangan dengan hawa. Sebab inilah yang dibawa oleh falsafah humanism, iaitu kita akhirnya menyembah sepenuhnya kehendak, sebebas-bebasnya kehendak individu itu. Jadi apa yang terjadi, kita tidak melihat hasil yang baik untuk manusia itu sendiri. Ini adalah sebahagian gambar yang dapat mungkin dapat mentafsirkan serba sedikit. Bila falsafah humanism ini dipaksakan secara kuat sampai kepada umat Islam ni, akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita bercakap tentang bangsa ni fitrah. Kita sayang keluarga kita, negara kita, kita sayang kepada kaum kita. Jadi di situ pun dianggap resis. Apatah lagi apabila kita bercakap tentang agama. Sebab agama ni secara falsafah humanism iaitu benda yang akan mengongkong dan menyekat kebebasan individu. Dan ini tidaklah seperti mana yang dikehendaki oleh wahyu. Apabila kita tidak boleh lagi berbincang tentang bangsa, tentang keluarga kita, tentang kumpulan kita, maka dia telah melanggar fitrah kita sendiri. Kalau kita tak nak buat, bermakna hilang satu jati diri sebagai satu orang yang ada pada satu kelompok bangsa yang telah lama bertamadun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan akhirnya kesan dia kita lihat, bila kebebasan individu ni dipaksakan secara kuat, negara jadi tak kuat. Tak boleh nak terpaksa melayan semua kehendak-kehendak daripada mana-mana kumpulan ataupun mana-mana individu. Negara akan jadi lemah dengan sebab itu, dan akhirnya satu hasil yang sebenarnya untungnya orang lain juga. Umat kita tetap tak untung. Dan kita dapat melihat terbukanya ruang-ruang kebebasan yang sepenuhnya siapa-siapa boleh menyatakan haknya, termasuk yang melanggar akhlak syariat ataupun peradaban yang ada pada bangsa kita sekian lama. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, baru kita masuk. Berapa minit dah tuan pengerusi? Ada lagi masa? Saya tak sabar nak ambil hadiah je. Tengok semua moderator, semua panel dapat hadiah, saya nak cepatkan habisnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, konsep ummah yang kita perkenalkan di sini ialah dalam sejarah. Yang sebenarnya kekuatan satu negara bukan pada pemimpin, tapi pada ummah itu sendiri. Ini panjang nak cerita tu. Kalau melihat yang sebenarnya, saya baca buku anak saya, bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan apabila dia mengambil alih khilafah, antara perkara pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah iaitu memastikan umat-umat Islam yang telah ramai masuk Islam ni ada asas agama itu sendiri. Daripada ummah yang faham agama ni, yang menghormati wahyu, daripada situ terdirinya satu tamadun yang sangat besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kebangkitan Palestin, diceritakan oleh seorang
pemimpin harakah di Palestin, Syekh Ra'id Salah. Sebenarnya banyak orang tidak tahu, masa jatuhnya Palestin 1948, orang Palestin dah minum arak dah. Perempuan dah pakai skirt. Masjid tinggal orang tua je. Ya, solat pun tak dilakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin pada permulaan yang orang tak tahu cerita ni ialah beberapa individu, rakan-rakan daripada bukan negara Palestin mengajarkan semula agama ni, menghidupkan Quran, menghidupkan semula solat berjamaah dalam rumah-rumah orang Palestin, memperakui semula tentang Quran, menghormati semula agama ni, dan akhir daripada situ yang sebenarnya kata Syekh Ra'id Salah kebangkitan umat itu. Maknanya mesti umat itu betul dahulu. Jadi maknanya bila kita sebut tentang ummah ini satu kelompok, dia mengikat kita kepada asas intima, iaitu penggabungan kita daripada, ini benda biasalah kita faham, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang membawa kepada siapa saja yang mengucap dua kalimah syahadah itulah saudara kita, darah daging kita, di mana saja dia berada, di situ hati kita. Jadi yang asasnya daripada la ilaha illallah ini membawa kepada satu konsep besar, al-wala' dengan bara'. Al-bara' dengan al-wala' yang kita harus faham secara betul. Kalau tak nanti nampak ini wacana pengganas pula jadi. Sebab memang wala' itu memberi makna kesetiaan kita kepada saudara seakidah kita. Bara' itu maknanya kita tidak memberikan kesetiaan kasih sayang kita, kepimpinan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita mesti faham dengan baik, bukanlah makna wala' bara' ini akan melahirkan satu kezaliman kepada bangsa lain, kepada orang yang tidak ada kalimah syahadah. Yang lebih penting slide seterusnya itu ialah bila kita bercakap tentang ummah Islamiyah, ummah tauhid yang diasaskan atas wala' dan bara' ini benda asas dalam tauhid ni, dia membawa kepada satu makna pertanggungjawapan. Bukan senang-senang nak menzalimi orang. Jadi di sinilah kita memahami bahawa pertanggungjawapan dari segi syar'i berlaku apabila konsep wala' wa bara' ini dipegang. Pertama, umat ni adalah umat syahadah yang mengucap dua kalimah syahadah. Syahadah kita itu mesti benar. Maka ummah yang ada syahadah ni adalah ummah dakwah. Dia menyampaikan risalah. Dia umat yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Daripada situlah Allah memuji umat kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Makna sebaik-baik manusia itu, kata ulama tafsir, dia kata khaira ummatin, umat terbaik itu apa? Dia kata anfa'un nas linnas, iaitu satu kumpulan manusia yang bagi manfaat yang paling banyak kepada manusia yang berada di sekitarnya, termasuk orang-orang kafir yang berada di dalam lingkungan pemerintahan negara itu sendiri. Jadi maknanya kita harus faham begitu. Dan yang dikatakan tanggungjawab syar'i daripada yang disebutkan konsep ummah Islamiyah, umat tauhid, ataupun kita biasa sebut umat Islam tu adalah tanggungjawab ummatan wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Apa ulama kata ummatan wasatan itu ialah umat adil. Mana bila beri keadilan itu bukan sahaja kepada orang Islam, tapi semua yang berada dalam pemerintahan Islam sendiri. Dan sebahagian ulama tafsir mengatakan ummatan wasatan itu ialah iaitu khiyar yang terbaik, yang menjadikan umat-umat lain akan menumpang kasih, kebahagiaan, keamanan, segala kebaikan daripada umat ni. Jadi umat, mafhum ummah yang kita nak bawa dari segi tanggungjawab syar'i ini adalah satu beban yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengucap dua kalimah syahadah untuk kita membentuk satu ummah. Yang keduanya, lahir satu tanggungjawab tanggungjawab sosial. Yang inilah yang kita dihilangkan kefahaman daripada humanism barat ni. Akhirnya kita hidup diri sendiri, rumah kita sendiri, diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan kita sudah tidak memikir tentang persoalan ummah
Dan yang sebenarnya bila kita mengatakan tentang konsep ummah fadilah ini ataupun konsep ummah dulu, ummah Islamiah ataupun ummah Islam tu, dia adalah satu masyarakat yang bekerja sama untuk membina masyarakat itu dan tamadun. Ini ialah satu dapatan menarik daripada Raghib Al-Asfahani. Apabila kajian dia terhadap keseluruhan Quran itu, dia dapat menyimpulkan tujuan penciptaan manusia itu kepada 3 kata di dalam Al-Quran, iaitu perkataan khalaqa, yang kedua perkataan ja'ala, dan yang ketiga ansya'ah. Daripada situ terus disimpulkan yang sebenarnya inilah pertanggungjawaban kita dan itu tujuan penciptaan kita, macam disebutkan oleh Allah dalam Az-Zariyat ayat 56, tujuan ibadah iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang keduanya, bila Allah mengisytiharkan kepada para malaikat kejadian Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah ayat 30 itu, khalifah itu adalah merupakan tujuan penciptaan manusia yang ulama-ulama mendefinisikan tugas dia hampir sepakat, iaitu iqamatul din atau iqamatul adli, menegakkan agama itu sendiri. Jadi makna ini satu masyarakat yang dibina oleh kalimah syahadah ni bukan masyarakat bersendirian, tetapi masyarakat yang bekerjasama dan bergabung. Apatah lagi satu perkataan yang disebut oleh Allah dalam surah Hud ayat 61, huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Makna dialah yang menciptakan manusia daripada unsur bumi dan dia minta imarah. Imarah ini merupakan satu kerja besar yang mesti dilakukan oleh satu kumpulan umat. Umat ni, sebab ini perintah Allah, mesti dijayakan oleh umat tauhid itu sendiri. Umat yang ada Quran, yang ada hadis itu, dan disitulah kita punya pertanggungjawaban sebagai umat yang ada umat dakwah, risalah, yang menjalankan amal ma'ruf, nahi mungkar, umat yang membawa kepada kebaikan kepada sekalian manusia. Jadi satu lagi yang harus difaham dalam konsep wala' bara' ini, walaupun ummah itu asalnya Islamiah sifatnya, tetapi Rasulullah dalam piagam Madinah memperakui juga kewarganegaraan daripada warga Yahudi yang bernaung di bawah pemerintahan Nabi SAW, ataupun apa yang ulama sebut sebagai orang musalib, orang yang cenderung kepada kedamaian, tidak mencabuli hak-hak negara. Maknanya wajib kita berikan keamanan dan menaungi semua hak-hak mereka, dan dalam masa yang sama mereka juga yang musalib, orang kafir yang berada dalam pemerintahan Islam ini juga bertanggungjawab untuk mempertahankan, menyumbang dan memajukan negara. Jadi yang sebenarnya al-wala' dengan al-bara' yang menjadi asas kepada pembinaan umat ni adalah satu benda yang sangat baik. Sebab memang tidak dapat tidak dua kalimah syahadah menjadikan kita seorang hamba, menjadikan kita seorang khalifah, menjadikan kita seorang yang akan memajukan dan memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di sinilah kita membayangkan ciri-ciri ummah. Kenapa kita secara umum dia ummah Islamiah atas asas yang diberitahu tadi. Cuma kita tambah satu sifat fadilah ni yang tak jumpa dalam kamus dewan. Jadi kita merujuk kepada apa yang kita nak lah. Kalau dalam bahasa Arab, fadilah itu bermakna dia katakan darajah samiyah. Maknanya satu umat, kumpulan umat yang sampai kepada kemuncak nilai dia yang tinggi dan bertamadun. Maka umat Islamiah ini tidak harus berada pada tahap dia yang ada sekarang, tetapi mesti dibina dengan ciri-ciri fadilah tadi. Satu warga negara yang mempunyai nilai yang paling tinggi, sehingga inilah umat yang akan berusaha untuk mengembalikan semula tamadun. Nampak sangat sangat basic yang saya cakap ni, macam tahun 80-an dulu ya. Cuma gambaran di sini
tidak sempat kita kongsikan di sini. Maknanya gambaran ummah fadilah nombor 1 adalah umat yang beragama pada pegangan dan pemikiran dan mempunyai agenda untuk menegakkan atau mengembalikan semula tamadun. Kita tak boleh faham untuk tugas menegakkan semula Islam, tamadun ini ataupun umran yang disebutkan oleh Prof tadi, susah nak faham dekat sekolah, tak ada. Kebanyakan kita ini dapat tugas tanggungjawab iqamatuddin ini daripada tarbiyah harakah Islamiah. Diajarkan baru kita jumpa macam mana pertanggungjawaban kita sebagai seorang Muslim sepatutnya adalah untuk mengembalikan semula khilafah. Kedua, kebersamaan dalam membangunkan ummah ni, kita ISMA pun tidak akan boleh mengaku bahawa dia seorang dia boleh buat. Makna kebersamaan daripada semua gerakan Islam, kebersamaan daripada semua alim ulama, gabungan daripada cendekiawan ahli akademik di universiti dan ustaz-ustaz yang berada di akar umbi itu, dia mesti bersama. Semua segmen-segmen masyarakat mesti menghidupkan untuk membina ummah fadilah ni. Contoh ikutan yang berwibawa. Di sinilah maknanya satu kumpulan kepimpinan yang mempunyai dikatakan bersih, walaknya kepada agama ini atau kesetiaan dia yang tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Maknanya dia mesti jadi qudwah. Antaranya juga melondehkan tentang konspirasi dan rancangan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merosakkan sendiri umat itu. Kemudian umat yang keempat ni, ciri yang keempat dia bermaruah dan merasa izzah membangunkan peradaban Islam. Yang ini susah nak dapat daripada silibus sekolah. Tak tahulah, mungkin dapat dah. Tapi sebab kami ni termasuk peserta-peserta sini banyak diajarkan di luar silibus. Baru kita faham tanggungjawab ini, maruah kita ada pada mendirikan agama ini. Kita diajarkan daripada kata-kata Imam Al-Ghazali, cukup dah kafal mar'u aiban ayyam kusa fi baitih. Cukup seorang lelaki tu aib, dia duduk kat rumah je. Maknanya satu umat yang teruk digambarkan oleh Imam Ghazali apabila dia tidak ada tanggungjawab kepada umat dia, duduk kat rumah je. Cukup dah itu dilihat aib. Tetapi sekarang tak. Itu adalah orang baik sebab dia tak kacau orang. Okey, yang kelima, bersatu padu muafakat membina kekuatan umat daripada semua semua lapis masyarakat kita. Dan yang keenam ni sebagai tanggungjawab imarah, umat kita ini mesti umat pencipta yang merintis kemajuan berkepakaran, wujud budaya ilmiah, mengupayakan pendidikan keluarga untuk membangunkan generasi akan datang dan sebagainya lah. Dan yang ketujuhnya, umat itu mesti umat sihat, sejahtera, produktif, bebas daripada kejahilan tadi, bebas daripada kemiskinan dan sebagainya. Dan akhirnya kita mahu satu umat yang bebas berdikari dan bebas daripada pengaruh asing. Ini kita maklum dengan situasi yang ada sekarang, dengan kita menyatakan tentang kesimpulan keperluan. Ini bukan saya menafikan tentang semua kerja-kerja yang telah dilakukan oleh gerakan Islam yang ada sekarang. Kita tetap bermula daripada apa yang kita ada sekarang, tetapi tidak boleh menafikan bahawa kepentingan untuk kita sama-sama membina kemuliaan ummah ini dengan satu pengistilahan ummah yang kita sifatkan fadilah. Satu ummah warga negara, kalau dalam konteks negara lah, tapi ummah ini lebih besar daripada sempadan negara, tetapi dia mempunyai satu nilai terpuji, nilai tinggi yang akan membawa agama ini kepada kemuncak ketamadunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.